Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua yang hadir. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Husna daripada Fakulti Industrial Management kerana sudi meluangkan masa untuk kami interview berkaitan isu semasa kemiskinan dan hutang negara yang berlaku di Malaysia. Kami dari kumpulan Siemens Soft Skill Section 18P. Dan isu yang kami akan bahaskan berkaitan dengan kemiskinan dan juga hutang negara lah. Berdasarkan data yang diambil oleh Bank Dunia berkenaan kemiskinan di Malaysia menunjukkan jumlah kemiskinan bertambah dari tahun ke tahun. Pada pendapat doktor, apakah yang menjadi faktor utama yang menyebabkan jumlah kemiskinan di Malaysia bertambah? Ada banyak sebab berlakunya peningkatan kadar kemiskinan dalam kalangan masyarakat di mana-mana negara. Okey. Jadi tapi awak awak mencuba melihat adanya link antara poverty dan juga hutang negara. Kan? Betul. One of the big answer ataupun sebab utama ialah education lah. Kemiskinan tegar ni berlaku sebab mereka ini berada dalam vicious circle dan juga dalam keadaan bukan saja kemiskinan harta tapi kemiskinan ilmu. Okay, they do not know how to get away from this circle. They repeat the same thing. Kan anak-anak akan repeat apa yang mak ayah buat. Sama ada kemiskinan ini kemiskinan yang berlaku di bandar ataupun yang berlaku di kampung atau pedalaman. Dengan adanya platform digital macam TikTok, Shopee, membenarkan proses jual beli secara virtual. Adakah perkara ini membantu untuk mengurangkan kemiskinan dengan adanya platform-platform seperti ini? Kita ada ekonomi yang kita sebut sebagai gig economy, ya, di mana kebanyakan individu di dalam ekonomi boleh bergerak secara independen, ya, melaksanakan aktiviti ekonomi mereka tanpa bergantungan kepada mana-mana organisasi ataupun institusi perniagaan yang dimiliki oleh orang lain. Ya, we don't have to own a premise, ya, untuk exhibit kita punya produk, kan? Supaya orang datang untuk beli, we just own a online shop where we can share what product that we are selling. Okay, semua, dan it is nak kata zero cost tidak juga, tapi very minimum cost. So dia sedikit sebanyak membantulah untuk it reduce the cost of the business. Itu salah satu daripada perkembangan yang mana membantu para peniaga untuk berniaga dengan modal yang lebih rendah. Isu kemiskinan ini dapat diselesaikan dengan education. Pandangan doktor tentang sistem ini dalam bantu rakyat Malaysia dalam menangani isu kemiskinan. Secara asasnya, institusi pendidikan berfungsi untuk memberi pendidikan, pencerahan ilmu kepada siapa-siapalah, ya. Okey, pencerahan ilmu. Dan bukan untuk memenuhi kehendak pasaran. Betul, saya mau tanya satu soalan. Kalau pendapat doktor lah, kalau negara meningkatkan cukai, dia akan membantu negara untuk mengurangkan hutang negara. Kerana sekarang kita tahu hutang negara sekarang kita 1.5 trilion kan? Trilion. Jadi kerajaan boleh meningkatkan teks untuk menambah pendapatan kerajaan sebab kerajaan perlu berbelanja. Okey, kerajaan perlu berbelanja. Ya, khususnya dalam tempoh sekarang ini, kerajaan perlu banyak berbelanja sebab ekonomi kita slow. Ya, selepas pandemik, kerajaan kita panggil nak stimulate the economy. Main source of income for government is tax. Macam ni doktor, kamu tadi cakap GST kan, so kamu setuju tak jika pihak kerajaan mengenai semula GST kepada rakyat? Jadi sistem percukaian. Kenapa kita bertukar daripada SST kepada GST? Kerana GST ni adalah sistem percukaian yang dipercayai oleh kebanyakan mereka yang terlibat dengan percukaian ni lah, ya. Okey, bahawa that system adalah sistem yang terbaik lah yang ada dalam mengurus pendapatan percukaian kerajaan. Ya. Kerana dengan sistem GST, cukai itu lebih telus.
Itu sajalah daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam.